Subtopik 1.3 di bawah bab 1 dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 ialah percanggahan fizikal. Dalam subtopik ini, kita akan mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Seterusnya, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Yang ketiga, menghasilkan lakaran produk, berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Dan yang terakhir, kita akan menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan. Anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal? Percanggahan fizikal ialah dianalisis untuk memilih kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang sesuai. Sebagai contoh, percanggahan physical measure, parameter saiz, percanggahan fizikalnya besar, kecil, beban pula, berat, ringan, parameter ketinggian, percanggahan fizikalnya tinggi ataupun rendah. Penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan digunakan untuk menentukan pilihan sama ada kaedah pemisahan ruang atau kaedah pemisahan masa. Contoh bagi kaedah pemisahan ruang ialah kerusi. Percanggahan fizikal tinggi lawan rendah. Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Seterusnya, kaedah pemisahan masa ialah kemah. Besar lawan kecil. Khemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Selepas kaedah pemisahan ruang atau masa ditentukan, pilih prinsip inventif yang bersesuaian untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi. Sekiranya kaedah pemisahan ruang dipilih, cadangan prinsip inventif adalah seperti berikut. Terdapat 7 cadangan prinsip inventif iaitu pembahagian, pengekstrakan, kualiti setempat, penyarangan, filem nipis dan cengkerang boleh lentur, pengantara dan tidak simetri. Prinsip inventif yang pertama ialah pembahagian. Pembahagian bermaksud membahagikan objek kepada beberapa bahagian. Sebagai contoh, perabot DIY. Yang kedua pula ialah prinsip pengekstrakan. Pengekstrakan ialah memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan pada objek. Contohnya, pemisahan penyaman udara supaya bunyi bising dan haba panas dapat diasingkan. Prinsip inventif yang ketiga ialah kualiti setempat, iaitu mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam. Sebagai contoh, bekas makanan pelbagai bentuk dan pelbagai fungsi. Yang keempat ialah penyarangan, iaitu meletakkan atau memasukkan satu objek yang sama tapi berlainan saiz. Sebagai contoh, tongkat orang buta. Seterusnya, filem nipis dan cengkerang boleh lentur, iaitu membalut, melapis atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Sebagai contoh, pelindung cahaya dan cermin kereta. Prinsip keenam ialah pengantara, iaitu mengadakan dua bahagian baru antara dua objek seperti sarung tangan ketuhar menjadi pengantara tangan dengan objek panas. Prinsip terakhir ialah tidak simetri, iaitu mengubah bentuk objek daripada simetri kepada tidak simetri. Contohnya, menukar bentuk bulat jam dinding kepada bentuk tidak simetri. Kemudian, sekiranya kaedah pemisahan masa pula dipilih, cadangan prinsip inventif adalah seperti berikut. Prinsip yang pertama ialah kedinamikan, iaitu memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak. Contoh, meja makan berempat boleh bertukar kepada meja makan berlapan. Prinsip yang kedua ialah tindakan awal, iaitu melakukan tindakan awal untuk mengelakkan risiko. Sebagai contoh, beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Seterusnya, prinsip tindakan berkala, iaitu menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Sebagai contoh, lampu jalan menyala berkala pada waktu siang dan malam. Yang keempat, prinsip tindakan keterlaluan, iaitu jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau berkurang agar dapat memudahkan penyelesaian. Sebagai contoh, proses menabur gula pada donat untuk menambah atau mengurangkan kemanisan.
Seterusnya, pengembangan terma. Pengembangan terma ialah menggunakan prinsip terma, iaitu pengembangan dan pengecutan terhadap sesuatu bahan, sebagai contoh landasan kereta api. Yang keenam ialah pembuangan dan pemulihan, iaitu membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya, sebagai contoh kapsul ubat yang boleh larut. Yang terakhir, tindakan berterusan yang berfaedah, iaitu menjalankan sesuatu kerja secara berterusan, sebagai contoh jana kuasa elektrik dan mesin pelelas. 1.3.3 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Pada peringkat ini, pemilihan prinsip inventif yang sesuai untuk perubahan reka bentuk yang dipilih. Perubahan pertama reka bentuk meja yang dicadangkan adalah dengan memasang kaki meja yang boleh ditanggalkan daripada muka meja. Meja ini menggunakan konsep skru yang boleh pasang buka apabila hendak dialihkan. Lakaran produk pada bahagian yang mempunyai masalah inventif adalah seperti rajah A. Rajah B pula merupakan perubahan kedua yang dicadangkan dengan memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan. Itu sahaja bagi subtopik 1.3. Sekian, terima kasih.